Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengacara majlis, terima kasih kerana menjemput saya ke pentas ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zainul Arifin bin Muhammad Jahid, Presiden Majlis Pengetua Sekolah Malaysia. Rakan saya yang berusaha Tuan Haji Azman Syahdan, YDP MPSM Cawangan Negeri Johor, yang berusaha barisan Exco MPSM Kebangsaan. Tak lupa juga tadi kepada Ustaz Faizal yang memimpin baca doa. Kepada barisan pengetua seluruh negara dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini saya diberi kesempatan. Saya tak tahulah kenapa saya yang diberi kesempatan dalam senarai pembicara-pembicara profesional. Betul, agaknya sebab saya tuan rumah. Kalau saya tak tuan rumah, tak agaknya. Atau saya mungkin pengerusi kepada pengarah-pengarah, perhubungan pengarah Malaysia. Jadi tak tahu sebab apa, tapi hari ini saya mula-mula biasanya saya akan datang program lah. Saya akan tengok lead measure. Orang Johor dia faham orang dia faham. Ataupun disebut sebagai capai ke tidak objektif komitmen. Dah sedap dah ni. Capai ke tidak objektif komitmen persidangan MPSM ini. Yang pertama ialah bila masuk ke hotel ini saya rasa cukup selesa sebab saya tak pernah berucap. Audien macam ni biasa. Berucap dalam keadaan saya boleh tengok saya berucap. Ada dua TV tu. Jadi saya, dia akan ada live nanti. Jadi saya, menyebabkan saya akan kekok dan rasa malu. Sebab biasanya selepas berucap tu baru dapat tengok kan. Jadi masih dapat tengok lah. Perut tu nak cover macam mana. Kepala tu nak cover macam mana. Kat mana yang sesuai saya berdiri kan, supaya orang lain tidak terkesan. Okey. Tapi selesa. Sangat selesa. Dan saya masuk tadi, sepatutnya kita mula 8.30. Betul? Dan kita mula 8.28. Satu tepukan lah. Saya kalau mula 8.31, fail. Saya akan kata, Haji Azman, saya nak naik dah tak sedap sangat dah. Betul, kalau kita buat kursus kat sekolah, mula 2.30. Betul. Tapi 2.45 baru start. Kita seronoknya tu, nak kursus tu. Seronok sebab start 2.45. Okey. Jadi, tanda-tanda pencapaian itu akan berlaku. Tanda-tanda. Tapi belum tentu capai. Ialah apabila beberapa kriteria itu dicapai. Yang pertama sekali, kalau kita jemput 700 orang, 700 orang yang datang. Itu baru objektif komitmen. Kalau boleh, kalau kita rasa 700 orang akan datang, sasaran kita, kita mungkin rasakan bahawa ada yang sakit, ada yang demam, ada yang macam sakit atau macam demam. Yang macam ni banyak ni. Biasanya yang dekat yang macam-macam ni. Betul kan? Yang macam-macam ni, kalau kita rasakan itu tabiat dan habit yang ada, maka kita kena jemput 710 orang. Supaya 10 orang yang tidak hadir ini akan cover 10 tadi tu, 710. Begitu juga kat sekolah. Kalau tak hadir, beritahu. Sebab kita sediakan dah minuman dan makanan, betul? Maka itu duit rakyat. Okey.
Kemudiannya objektif yang lain yang kita kena tengok ialah adakah yang kita sampaikan ini nanti orang faham. Faham. Itu pasti. Kita kena pastikan orang faham. Sebab faham itu TP2. Betul. Kalau TP2 ni belum lulus, tak boleh nak laksanakan sebab laksanakannya di sekolah. Okey. Tapi kita ukur tak pelaksanaan. Kalau kita tidak ukur pelaksanaan, hanya sekadar faham, tak payah buat. Tak payah persidangan. Buat membazir je. Bukan main lagi, kiri kanan, ha. Sana lagi, 5. Okay, siap berjalan lagi, warna-warni betul. Hitam putih tak nak. Nak yang warna-warni. Dah pergi dah. Betul Dan tapi saya percaya, okey, kalaulah kita rancang betul-betul dengan baik, maka objektif aspirational ini akan capai. Okay, dan pada hari ini rakan-rakan, saya ingin berkongsi tentang, kalau cerita tentang ABC ni, kita macam nak muntah dengar, betul? Dah selalu sangat dengar. Dulu mula-mula dengar tu macam rasa, uish, ABC sebab ABC itu tak sama dengan ABC yang dulunya air batu campur. Air batu cendol. Tapi bila sebut ABC je, wah, kita dah mula Tapi lama-lama ABC tu dia akan jadi satu naratif yang tidak lagi menterujakan kita. Okey. Dan bila kita sentiasa ada satu vision yang jelas. Contoh kita tengok kita punya KPPM dengan kita punya YB Menteri. Dia berfikir satu vision dan mission yang sama. Betul Okey, ini dah cantik sangatlah ni. Kalau cakap kat mana-mana je, kalau kita jumpa menteri kan, dia kata, okey, kita macam mana anak-anak ABC kita, betul Datuk KPPM pula tak berhenti-henti cakap walaupun kita nak muntah, betul? Dia akan nyanyi juga warisan, betul? Okey, sebab dia tak boleh jemu. Dia tak boleh jemu. Selagi di bawah itu tidak dapat dilihat pelaksanaannya yang boleh diukur output atau outcome-nya. Okey, so kita sekarang ini selaku pemimpin pelaksana di sekolah, execution leaders itu ialah kita. Yang atas ini berstrategi, betul? Strategi dah clear dah. Kita nak sambut apa. Sekarang ini kita nak jadikan dia dilaksanakan di sekolah, kerja kepimpinan sekolah. Dan kerja PPD dengan JPN membimbing sekolah melaksanakannya. Okey. Macam mana kita nak tahu ABC ini dilaksanakan ke tidak? Sekarang kalau kita tanya kan, kalau saya tanyalah cikgu pengetua saya kan, boleh cikgu beritahu saya status pelaksanaan ABC di sekolah? Status ini memerlukan apa? Ukuran. Betul? Status ini memerlukan ukuran. Jadi, bagaimana ukuran pelaksanaan? Tempat saya ni dah okey dah, nampak budak-budak dah okey. Apa yang okey? Itulah sasiah yang mana satu? Budi bahasa, okey, berapa ramai yang budi bahasanya sampai tahap yang okey? Okey ni tahap berapa? Okey. So okey dengan tak okey je. Kalau okey dengan tak okey, mudahnya kita nak melaksanakannya, betul? Okey. Sebab itu, rakan-rakan, kita diberikan kursus NPQEL. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5 mak sains. Termasuk yang real 6.
Saya tak pernah ni. Ini sejarah saya ni. Saya tak tahulah kalau ada persidangan lain lepas ni kena buat 7. Sebagai satu daripada standard yang dijadikan oleh Johor ni. Jadi kalau tahun depan 5 fail. Okey. Sebab itu, Pulau Pinang Oh, Pulau Pinang banyak. Dia boleh live pula. Kat seberang jambatan kan. Boleh. Bukan 6, 16 boleh. Tapi jangan 6 jahanam. Okay. Baik. Bila kita sebut tentang execution leaders. Okey, kita itu merupakan apakah basic knowledge dan skill yang diberikan kepada kita untuk execute ABC ni. Okey, macam mana kita nak execute ABC ni berdasarkan knowledge yang diberi kepada kita. Yang pertama sekali, dalam quotient dalam leadership ini, yang pertama kita mesti menjadi seorang yang strategis dalam melaksanakan ABC. Adakah kita strategis? Nak menjadi strategis, mesti orang yang benar-benar ada kemampuan, expertise dalam memahami ABC. Dia kena faham. Adakah kita benar-benar faham? Kalau kita nak tanyalah, baik, apakah nilai ABC yang boleh kita ukur di sekolah? Apa nilai ABC yang boleh kita ukur di sekolah? Kita kena seolah-olah merasakan bahawa kita ambil satu je anak yang baik. Kita nak terjemahkan baik ini, yang clear kat mana baik ini? Saya pasal persidangan kan, tak boleh soal jawab. Kalau tidak saya minta Pening jawab. Kalau kat daerah negeri senang sikit kan. Tolong jawab dalam hati sekarang ini. Apakah yang kita faham tentang baik? Itu baik. Kita dah faham ni. Kita dah faham baik ni. Nanti saya punya orang jaga slide kan, bila aku nak tekan dia kata kan. Nanti dulu. Nak bawa dia orang fokus. Dulu. Nak sabar okey. Tak apa, nanti kalau dah lambat laju kan aja. Satu, kita faham. Bila faham ni barulah kita strategis. Barulah kita faham masalah kita ukur masalah kita sekarang. Masalah anak-anak yang baik kat sekolah kita, status kat mana, nak pergi ke mana. Status anak kita kat sekolah ni baiknya macam mana, nak bawa dia ke mana. Okey. Bila kita tahu dua-dua ni, baru kita tahu gap. Betul Baru kita tahu dia punya jurang yang kita akan kecilkan. Okey. Rakan-rakan saya nak maklumkan, saya kadang-kadang boleh cakap macam ni, orang kata, alamak, biasalah tu You tahu tak, 82 juta pekerjaan akan hilang bermula tahun 2025. Yang tinggal di dunia yang paling selamat ialah lebih kurang 52 juta atau 58 juta kalau saya. Pekerjaan yang selamat. Yang lain dah tak selamat dah. Terutamanya dalam bidang-bidang yang pengurusan dan manajemen ini. Okay. Saya ambil contoh saja. Seorang designer pakaian. Okey, designer pakaian. Nak gajikan dia yang profesional ni satu bulan 50,000 tu sikit sangat. Faham Terutama yang berada di luar negara. 50,000. Siapa? A, B, C, D. Ada banyak designer. A, B, C dan D ini dia punya hasilnya sudah dikaji dan dimasukkan dalam satu store maklumat. Akhirnya semua ni, 5-6 orang ni, kalau kita gajikan mungkin berjuta sebulan, masuk dalam satu penstoran, saya nak buat baju.
Betul? Saya nak buat baju, saya berdiri macam ni. Kalau dulu orang ukur boleh kempiskan perut kan. Tapi nanti bila pakai baju ketat tu lah. Sebab malu yang ukur tu perempuan. Jadi kita lelaki, kita kempiskan perut kita. Sampai baju ketat baju ni. Padahal kita nak cover mula tadi. Sekarang ni yang ukur tu ialah AI, Artificial Intelligence. Dia tengok dia perang, siap lah, betul. Kita nak yang nak style apa? Modern, slim fit, betul Nak panjangkan 1 inci, setengah inci, nak collar macam mana, semua. Kita panggil, dia keluar satu design. Setuju? Deal? Sold. Jual. Okey? Satu kos yang tak mahal, betul. Tak ada masalah demam, betul. Tekan aja kain apa keluar. Tiba-tiba nanti tekan 1 jam dah siap kat belakang. Sampai ke depan. Betul? Itu akan berlaku. Itu. Sekarang pun pelan-pelan rumah serupa kan? Pelan rumah kan? Nak macam mana? Dan apa beza pekerjaan yang kita nak keluarkan nanti dengan sumber manusia yang kita akan berikan kepada pasaran? Ialah baik tadi. Kreativiti tadi. So kita tahu tak kreativiti anak-anak kita? Bila baik ini bergantung kepada CP, kreativiti personal. Yang kita nak bangunkan dia, nak bina dia. Oh, ni kerja selepas pandemik ni bukan senang rakan-rakan Kau tak boleh buat pencen. Kalau agak tak boleh buat lagi pencen sebab kita akan berdosa. Majikan kita siapa? Majikan kita bukan pengarah, bukan PPD, bukan menteri, bukan. Majikan kita Allah Ta'ala. Tanggungjawab duit itu diberikan untuk kita kerjakan. Itu baik itu. Itu barulah PBC. Pengetua yang baik lagi cerdik. Okey. So, saya kata tadi ukuran. Adakah ukuran ini kita ada? Kita kalau faham ni baru kita strategis. Dalam satu strategis, iaitu strategis leaders. Memerlukan seorang yang intellectual leaders. Kena faham apa? Kena faham banyak perkara tentang leadership. Instructionalnya kena faham, betul SKPM J2-nya kena faham. Barulah bila strategis ini, ABC ini mudah dimasukkan dalam RPS kita dengan KPI 1.11, RPS 1.12. Monitoringnya dengan baik 1.13. Dapatlah satu measurement ukuran status 1.16. Oh, SKPM J2 buku saya dah baca. So rakan-rakan, bila kita dah faham ni, kita nak deliver, betul? Nak deliver. Deliver ni supaya orang lain seronok buat. Seronok untuk buat. Bukan cikgu-cikgu kita diarahkan untuk buat. Kat situ lagi mana? Kita kena jadi seorang yang humanistic leaders. Menjadi orang yang boleh mempengaruhi orang lain untuk bahagia buat bersama dengan kita. Saya cerita sikit leadership ini. Sebab syarat ini kalau tak ada, fail. Syarat ini kalau tak ada, fail. Okay, ini kalau kita perhatikan betul-betul, nak jadi strategis ini, nak kena faham ni, lepas tu nak deliver, kita dah ada dah surat siaran, pun tak faham juga. Betul? Tak faham juga surat siaran ni. Kononnya nak autonomi. Macam manalah kita nak pimpin sekolah tanpa autonomi. Berilah sedikit kebebasan. Kebebasan yang melanggar prosedur. Tak boleh. Okey, orang dah beritahu dah kalau di Johor ni hari Ahad baju korporat. Senin, Selasa, Rabu baju kerja, baju pejabat. Hari Khamis baju Melayu di Johor. Ini sepanjang-panjangnya baju korporat, baju keparat. Itu je dia pakainya. Baju korporat ni boleh dipakai pada hari-hari biasa sebab cikgu boleh pakai kan? Hari-hari biasa. Tetapi batik boleh pakai, cuma tak hari Khamis.
Hari Khamis tak boleh pakai batik. Hari Khamis di Johor pakai baju Melayu. Teluk cempedak. Teluk belanga. Musim cempedak sekarang ni, ingat cempedak je kan. Teluk belanga. Itu kena pakai. Tapi batik bila nak pakai? Hari lain itu digalakkan pakai batik. Kecuali Ahad, pakai koprat. Betul? Ini di Johor. Okey, sebab duduk di Johor. Baju batik kita ada banyak tak pakai. Salah kau tak pakai, betul tak? Baju batik Malaysia, ni Korea. Kira-kira. Yang itu pun kita tak boleh nak handle, betul? Tak boleh nak handle lah, macam-macam color lah. Itu saya kata tadi. Macam mana kita jadi strategis? Sebab knowledge tak ada. Tahu tak faham. Okay. Humanistik, lepas tu yang paling penting sekarang ini ialah siapa? Execution leaders. Nak operate, inilah yang rakan-rakan kena ada. Ada tak alat-alat untuk operate? Nak daripada ABC, nak capai sesuatu yang masuk ABC, strategis dah ada. Nak capai objektif, kena ada alat. Alatnya apa kat sekolah? Nak capai ABC. Nak pergi ke KL daripada Johor, nak naik apa? Ada alat tak? Ada alat. Kalau tidak, kita gunalah apa-apa yang ada. Faham ni? Faham, tapi tak ada alat. Maka gunalah apa-apa yang ada. Tak ada lori ikan ke, apa sampai Seremban berhenti. Betul Sampai juga entah ke mana. Baju dah bau ikan, kan tumpang lori petrol, bau petrol, betul? Dah macam-macam dah. Rebih kita. Pergi sekolah macam permaisuri, puteri raja, balik dah macam nenek kebayan. Yang perempuan, kain dalam dah keluar. Okey, balik tinggalkan suami, seronok kan? Lawa tinggalkan suami. Balik dia ngadap suami, yang ada rambut lah, terkeluar-keluar rambut, yang tak ada rambut tak apa. Terkeluar-keluar dari tudung, tersodok. Pergi cantik lipstick, balik dah macam traffic light dah. Bukan kita. Kita pengetua tak macam tu. Kalau pengetua tak dipilih, masuk cikgu juga kita penat. Yang penatkan dia siapa? Kita. Alat tak ada. Ini alatnya. Alat di Johor ini KRMG. Baru masuk slot dia. Siannya la ilaha illallah, setengah jam. Okey, tak apa. Tapi cuba tengok dulu ada video tengok video dulu. Dia ada ukuran pencapaian, ada dalam waktu lepas nanti saya cuba sampaikan. Cuba fahamkanlah. Kalau tak fahamkan tu maksudnya memang kita patut dekat sekolah tau. TV1. Oh aja, tapi tak faham. Apa benda? Aku pun tak faham. Cuba tengok silakan. Tengokkan video kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami akan berkongsi dengan anda tentang amalan adab ABC. Tahukah anda apakah amalan adab ABC? Konsep amalan adab ABC atau amalan adab anak yang baik lagi cerdik digarap oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor berdasarkan idea asal Datuk Haji Fakharuddin bin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2022. Amalan adab ABC memfokuskan kepada pemerkasaan tingkah laku yang bertujuan untuk memperkukuh adab murid di sekolah. Program ini digarap selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai asas pembentukan sistem pendidikan negara dan teras kedua Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Untuk makluman semua, amalan adab ABC ini digarap untuk semua sekolah di seluruh negeri Johor bagi menyokong pendidikan holistik Jabatan Pendidikan Negeri Johor agar dapat menyediakan murid-murid dengan nilai-nilai sosial terpuji pada masa hadapan.
amalan adab ABC memfokuskan kepada 10 tingkah laku murid di sekolah, iaitu pertama, amalan adab mengucapkan salam. Murid bertingkah laku berhemah dengan mengucapkan salam, menundukkan kepala sedikit ketika mengucapkan salam, memberikan senyuman dan menghulurkan tangan atau meletakkan tangan di dada kiri kepada warga sekolah atau pelawat yang hadir ke sekolah. Kedua, amalan adab sapaan. Murid bertingkah laku berhemah dengan memberi sapaan dan senyuman kepada warga sekolah atau tetamu yang hadir ke sekolah. Selain itu, murid perlu sentiasa bersedia untuk menunjukkan arah dan membawa tetamu ke tempat yang hendak dituju. Ketiga, amalan adab menyusun kasut. Murid bertingkah laku berhemah dengan menyusun kasut dengan betul, teratur dan kemas di tempat yang disediakan. Keempat, amalan adab berbahasa. Murid bertingkah laku berhemah dengan menggunakan bahasa yang sopan, panggilan yang sesuai dan intonasi yang betul semasa berinteraksi dengan pelawat dan warga sekolah. Kelima, amalan adab beratur. Murid bertingkah laku berhemah dengan beratur dalam barisan dengan tertib, senyap dan bergerak dalam kumpulan. Keenam, amalan adab membantu. Murid bertingkah laku berhemah dengan sentiasa bersedia menawarkan diri, membantu warga sekolah dan pelawat. Ketujuh, amalan adab berterima kasih. Murid bertingkah laku berhemah dengan sentiasa mengucapkan terima kasih dan menggunakan kata panggilan yang sesuai kepada warga sekolah dan pelawat. Contohnya, terima kasih tuan, terima kasih cikgu. Ke-8, amalan adab hormat menghormati. Murid bertingkah laku berhemah dengan bergaul bersama-sama orang lain tanpa mengira latar belakang dan tidak menimbulkan konflik. Murid juga sentiasa memberi kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan, mesra dan sopan dalam pergaulan. Kesembilan, amalan adab menjaga kebersihan. Murid bertingkah laku berhemah dengan sentiasa menjaga kebersihan tempat atau kawasan yang telah digunakan. Contohnya, kelas, dewan, kantin, tandas dan bilik khas. Membuang sampah dengan cermat dan jangan lupa cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Ke-10, amalan adab menggunakan alatan dan kemudahan di sekolah. Murid bertingkah laku berhemah dengan sentiasa menggunakan alatan dan fasiliti di sekolah dengan betul, cermat dan berhemah. Contohnya, meletakkan semula alatan yang digunakan ke tempat asal selepas digunakan. Diharapkan amalan adab ABC ini dapat menjadi budaya di sekolah dan membentuk murid dengan memiliki sifat baik, berakhlak dan sasiah terpuji melalui amalan nilai murni yang dipupuk. Murid juga boleh menjadi contoh dan mampu membimbing rakan yang lain untuk mengamalkan adab yang baik dan seterusnya memupuk budaya saling menghormati antara satu sama lain bagi menjamin keharmonian masyarakat. Terus. Okey. Rakan-rakan itu ialah maksud baik di negeri Johor. Dan maksud itu akan diterjemahkan dengan skor. Iaitu kita ada skor satu tu apa rubrik ni kita ada. Dan kita tahulah status kita kat mana. Jadi nanti kita akan dapat adalah sekolah yang dapat 10 skor terbaik, 8, 7, 6 terpulang dengan sekolah-sekolah tertentu, tapi inilah satu status yang perlu ada pada peringkat awal dan ada tercapai di peringkat akhir KPI kita. Dan ini merupakan scoreboard yang perlu ada di sekolah untuk memastikan bahawa amalan ABC ini diamalkan dan dibudayakan. Selesai dah ceramah. Okey, kalau nak selesai lah boleh aja kan. Okey, cuba kita tengok dia punya ni. Wah, okey. Cuba tengok ini pengenalan. Tak apa, kita teruskan aspirasi ABC. Ini masuk karakter murid Johor. Rakan-rakan di Johor ini ada disebut bangsa Johor. Betul Bangsa Johor luaskan kuasamu JDT. Punyalah gah ayat tu kan.
Okey. Nanti rakan-rakan akan cuba, dia 3 hari ni tak nampak sangat ditakluki. Nanti dah lama-lama you akan ditakluki. You masuk nanti dalam stadium tu lebih rasa ditakluki. Dah masuk stadium dah? Masuk dalam stadium tu? Ada yang masuk Okey. Tak masuk dalam bilik-bilik tu? Ada, okey. So, saya dah masuk banyak kali. Saya dah dengar taklimat dari pelbagai orang yang menguruskan stadium sampailah dengan Tuanku Mahkota Johor sendiri. Dan rasa bahawa kita seolah berada di sebuah stadium Europe, Real Madrid dan sebagainya. Sebab dia punya lorong tu, kapek tu tak dijual kat Malaysia. Kapek tu sampai saya duduk, saya pegang, itu yang dalam bilik tu, lorong daripada bilik persalinan tu kan. Itu pun macam tak payah pergi ke MU ke, tak payah. Sama aja. Dan setengah-setengahnya tu dia ada satu board je, tapi di Johor tu ada 2 skrin kan. Memang dia lain sikit. Okey. So kita ada karakter murid Johor. Kalau kita tengok di Johor ni, kita tengok baju dia sama aja, betul? T-shirt dia sama. Dulu rambut dia sama. Tapi sekarang ni kita tak beri penekanan pada rambut sebab kita sedang ada masalah rambut. Kita beri penekanan pada dalaman. Kita beri tekanan pada dalaman. Sebab jadilah telur yang pecahnya dari dalam. Faham tak? Telur yang pecahnya dari dalam berbanding telur yang pecahnya dari luar. Telur yang pecah dari luar kerana dia dipaksa untuk kita ambil dan makan serta gunakan. Betul tak? Tapi telur yang dari dalam ni, kekuatan dia dari dalam. Dia akan keluar kerana anak ayam akan keluar. Anak ayam ini akan membesar dan bertelur, sentiasalah berpanjangan. Kalau banyaklah akan ada telur-telur ayam kalau ayam ini dah pecah dari dalam. Faham So kita nak dia dari dalam. Intrinsic motivation. Jadi yang di luar dah selesai. Baju semua dah selesai. Dulu kita satu negeri Johor, kita sampai design buatkan baju. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni dah buat sendiri dah. Okey. Inisiatif. KRMJ ini inisiatif. Tolong screen. Tak payah. Tak payah. Gambar saya jangan ditunjul-tunjulkan sangat. Nanti jadi riak. Okey. Yang tadi yang masuk tadi. Okey. Dalam usaha melahirkan murid Johor yang memiliki karakter yang terselah, disanjung, dipandang tinggi dan dikenali. Kita tak compare lagi dengan negeri-negeri lain. Kita kena compare dengan Singaporean lah sekarang dah. Itulah yang selalu pihak atasan di negeri Johor dia selalu sebut. Saya kan pergi Singapura, nampak? Di sana tu kalau nak bandingkan kita dengan Singapura, ya Allah kan. Kalau Malaysia dengan Singapura lah. Jadi kena keluar tu, kena Johor dengan Singapura. Supaya kita mudah sikit nak bawa negeri Johor ni, supaya dapat menyaingi Singapura. Jadi itu maksud yang disebut sebagai karakter murid Johor. Dia tahulah murid Johor tu macam mana. Tapi nak buat dia bukan senang kalau tidak diukur. Kalau tidak diukur, dia takkan boleh buat. Contohnya lah saya nak tengok. Saya tanya budak tu, katalah ada MSSD kan. Budak satu sekolah datang. Bro, berlari. Okey. Akan jumpa budak, sambil berlari, jumpa kita dia berhenti. Assalamualaikum cikgu. Cium tangan. Nak ada bantu cikgu. Dia berbeza lah. Sekolah ni dengan sekolah satu yang lari makin laju depan kita. Okey, itu sekolah mana tu? Bukan dalam sistem status menghormati dia kat mana, sapaan dia kat mana, betul? Jadi tengok memang ada masalah. Cuba tengok gambar pengetua pula. Gambar pengetua kan. Maka kita terbayang bagaimana pengetuanya punya execution leadership tadi, betul? Sebagai execution leaders tadi, kat mana dia memainkan peranan? Bila kita tanya dengan cikgu, dia kata cikgu pengetua dia bagus, bekerja bagus, memang sungguh-sungguh berpeluh-peluh kalau buat kerja kan. Dan macam nenek kebayan juga tadi tu,
Memang betul, rupa-rupanya dia bukan seorang strategis. Dia tidak ada WIG. Tak faham lah tu. Johor faham, Johor. Johor ni kalau saya tanya dengan dia, apa you punya WIG? Maksudnya widely important goal. Yang penting widely important goal. Okey, dia akan jadi, kalau tak ada tu, dia akan jadi macam tak fokus. Dia kerja tak fokus. Bila tak fokus, dia huru-hara. Apa fokus? FOCUS. Follow one course until success. Fokus. Saya fokus. Apa you fokus? 1, 2, 3. Itu bukan fokus. Itu ialah kanta fokus tu yang dah rosak, yang dah pecah. So bila kita fokus, kita akan ada perkara-perkara yang akan kita pertimbangkan untuk pastikan dia berjaya. MPSM fokus kepada program persidangan ni. Apa objektif kita? Apa objektif persidangan ni? Untuk bertukar-tukar amalan baik supaya pengurusan kepimpinan kita lebih cemerlang dalam melahirkan anak ABC. Yang ni tak faham, yang ni tak faham, betul? Bila ada objektif bertukar-tukar fikiran, berkongsi amalan, kita ukur tak perkongsian itu berlaku ke tidak? Objective and Key Result, OKR. Rujuk Measure What Matter, Simon Sinek. OKR ni mesti berlaku. Ada objektif ABC. Apa key result yang kita nak capai? Saya nak situ OKR ni. Saya pernah diberi kesempatan, bukan kesempatan, kebetulan duduk bersama dengan seseorang Chinese. Saya duduk sebelah dia. Rupanya dia daripada TikTok. Kebetulan kami ada program counselling. Okey, sama-sama dia beri input untuk TikTok punya program, saya beri input kepada kaunselor seluruh negara masa itu. Okay, saya bagi talk dan dia tanya dengan saya. Saya tanya dengan dia. Saya nak tanyalah, tuan, muda budak tu. Saya kata, saya panggil dia tuan. Kenapa TikTok dia cepat berjaya? Betul? Dia cepat berjaya. Sekarang Shopee pun dah tertinggal lah, betul kan? Kena shopping dekat TikTok, betul tak? Dia cepat berjaya. Kenapa dia berjaya? Dia kata, kami gunakan OKR. Objective and Key Result. Kalau you search Google tu, you buat je OKR, akan keluar lah nanti. OKR dia kata. So dia kata, so you ada lead measure, you ada scoreboard, you ada week session. Memang ada. Jadi dia kata, mana tuan tahu? Saya kat Jabatan Pendidikan Johor pun buat juga. Oh, you buat Buat, tapi pengetua tak faham sangat. Yang itu saya tak sebut lah. Yang itu saya tak sebut. Belum faham lagi masa tu. Masa tu, okey. Dia kata, saya kata, so you sama dengan Google, Microsoft. Dia kata, ya. Oh, you tahu Dia kata, dah saya buat takkan saya tahu kan? Itu maksudnya. Saya rasa macam, aku buat, rupanya aku sama dengan TikTok. Saya tanya dengan dia, bila you buat? Dia buat dah, mula TikTok ada dalam 3 tahun di China. Dia kata, maksudnya, saya baru kat sini setahun masa tu, saya sama dengan dia lah. Saya ingat dia sama dengan saya. Rupanya saya yang sama dengan dia. Saya pergi satu tempat lagi, nama tempat tu Aerodyne. Saya nak cerita tentang bagaimana ada objektif ABC ini, kita mesti ada result. Itu maksud saya. Saya nak fahamkan. Saya nak pengaruhi rakan-rakan semua supaya percayalah dengan saya. Okey. Kalau dah percaya, tak payah cerita. Tapi saya nampak macam belum baru percaya. Dan saya pergi ke syarikat Aerodyne. Aerodyne ni adalah syarikat drone. Di Shah Alam. Di Shah Alam kuasa saya, tapi di Selangor. Ada orang Selangor? Dah pergi tak? Saya tahu tak Aerodyne? Tak pernah dengar. Okey, saya cerita.
Aerodynamic adalah syarikat drone. Dia bukan buat drone. Dia ambil drone daripada luar negara. Datang ke tempat dia. Tiba-tiba bisnes dia agak down. Sewaktu pandemik. Betul Dah mula pandemik. Akhirnya dia berfikir untuk berfikir di luar kotak. Blue Ocean Strategy, ERRC. Okey, dia gunakan kaedah itu. BOS ERRC digunakan untuk nak fikir di luar kotak. Akhirnya dia dapat nombor 2 tahun 2003 tahun lepas antara syarikat drone di dunia. Tahun 2021 dia jadi nombor 1 di dunia. Syarikat Malaysia Syarikat Bumiputra nombor 1 di Malaysia, di dunia. Dia punya headquarters dekat China dengan Dubai. Hui, saya kata. Saya tengok dia punya projek tu, dia kata, saya gunakan drone yang besar untuk ketenteraan, untuk pertanian dan sebagainya. Saya tak ada cerita yang itulah. Saya kata dengan dia, macam ni boleh pergi dengan cepat? OKR. Jadi dia buat dulu, baru saya buat sebab saya baru jadi pengarah. Tapi saya dah buat di Batu Pak dan Keluang waktu jadi PPD. So nampaknya memang ada persamaan itu. Okey. Dan saya percaya di negeri Johor tahun 2025 awas yang lain. Kalau tak guna OKR, awas kamu. OKR ni sebenarnya ialah PDCA. PDCA ni sukar nak PDCA ni kita dah tahu tapi tak faham, betul. Cuma sekarang kita nak deep lagi supaya dia lebih disiplin of execution menggunakan 4 perkara. Dan apa kita punya widely important goal kita? Widely important goal kita ialah ABC. Nak jadikan murid kita baik dulu, bukan cerdik dulu. Jadi untuk jadikan baik ini, apa objektif kita jadikan baik? Pada tahun 2000, kita ada sekolah kan? Kita ada sekolah kita sendiri. Saya ada daerah negeri. Nak jadikan pada tahun 2025, skala baik di negeri Johor, semua sekolah mesti berada pada skala 3.5. Saya punya vision. Vision saya itu, mission saya clear. Vision saya nak laksanakan ABC. Mission saya 2025 nak jadikan Johor berada skala 3.5, skala penuh 4 dalam amalan dan budaya ABC. Amalan apa? 10 tadi. Clear tu. Itulah saya punya vision yang clear untuk ABC. Macam mana kita nak laksanakan? Ada proses kerja dia. Kena ada lead measure, kena ada scoreboard, kena ada widely, kita ada session accountability untuk pastikan dia tercapai. Baik, next kita tengok pengenalan, saya rasa dah faham. Okey, termasuklah dalam teras kita ada 7 karamah insannya, salah satu daripadanya itu nanti saya rasa TKPPM akan sentuh, KPPM akan sentuh. Okey, soal-soal yang the big picture ni. Kita nak tengok operational aja. Silakan okey. Tolong tukar. Okey, next. Tak apa. Ini ada 10 tadi yang saya sebutkan untuk karakter ini di Johor 10. Okey, next. Okey. Daripada 7 teras ni ada teras yang kedua yang kita dah buat tapi teras tu muncul. Kita back balik. Okey. Back lagi. Okey, kita dah mula start 2017. Okey. Tak payah ambil gambar saya je, nanti saya bagi ni. Kita mungkin tak jumpa lagi, betul saya mungkin tak rindu sebab saya tak apa kenal. You rindu saya nanti. Ambil gambar saya je. Gambar ni yang ni kita bagi nanti. Okay. Jauh pun susah nak nampak kan. 2017. Next. Jadi 7 teras 2023. Next. Okay. Next. Yang lain tak nak sentuh. Ini ABC Datuk KPPM. Betul. Yang ini pun kita macam dah nak muntah. Betul Dah nak muntah, cuma tahu je.
tahu, faham sangat ni, faham sangat ini, tapi alat tak ada, alat. Alat apa nak pakai? Alat apa? Kalau tak malu, pakailah KRMJ di sekolah masing-masing. Kalau tak malu, kalau malu susah nak pakai. Nanti nak pakai malu kan? Ambil je, pakai di sekolah. Sebagai kita punya OKR, Objective and Key Result. Next. Pergi pada amalan adab. Okey. Ini dia. Tujuan amalan ini ialah pertama, dapat menzahirkan sifat tadi. Yang kedua, dapat menjadi contoh dan boleh mampu membimbing orang lain. Dan yang ketiga tu ialah culture, budaya. Ini akan wujud. InsyaAllah rakan-rakan, percayalah, kalau kita ada lead measure yang betul, dia pasti akan berlaku. Saya dah nampak dah organisasi-organisasi lain yang menggunakannya, dia berjaya lebih awal. Dia berjaya lebih awal sebab kita merupakan execution leaders. Kita lead untuk kita nak execute perkara-perkara yang kita nak buat tadi. Saya katakan sikit lagi nanti. Macam blur kan? Tak apa. Next. Saya akan adakan soal jawab nanti. Next. Ini tak payah. Ini tengok pun faham. Betul Ini pelaksanaan dia. Pertama, SLU dengan PPD Negeri Johor. Sebelum ini proses, saya tak cakap lah. Sebelum ini proses, saya menghadap dengan Kerajaan Johor. Bentangkan, kita dapat peruntukan beratus ribu. Nak tahu ceritanya, apabila kita ada sesuatu yang besar, kita ada satu big picture yang sangat besar, bila kita present dengan orang atas kita, kalau dia tak sambut, dia mesti rasa berdosa. Betul. Tapi kalau kita gunakan saka untuk bentang, sebenarnya tuan, sebenarnya Datuk, yang sangat penting, benda ni sangat penting. Di negara lain pun dah buat benda ni. Ini semua saka. Tak ada ukuran, tak ada ini. Sekarang kan, tahu tak? Sekarang ini semua organisasi memerlukan jawatan penganalisis data. Sekolah tak ada kan? Tapi kita boleh wujudkan kan? Yang wujud guru data. Itu pun dah huru-hara betul. Itu pun dah macam naik kebayan juga betul lah kan? Sekarang ni macam mana kita nak biar dia fokus. Dia fokus, follow one course until success. Bukan serabut nak ngecat sekolah. Tukar pagar sekolah. Pagar sekolah, pagar aja yang berkilat tu 10,000. Saya pernah tanya, 10,000. 10,000. Engkau punya WIG apa? WIG ni adalah SPM dia, budak B40 banyak tak lulus. Agak-agak tukar pagar, lulus ke budak B40? Kan tak sama kan? Masalah dengan intimacy tak sama. Tapi, pakai blazer ni tak tinggal. Orang pakai baju korporat, kalau kat sekolah tu 3 kali seminggu, dia tak ada hari-hari blazer. Tapi tak fokus. Sukan sampai 4 hari. Betulkan line je seminggu. Tak masuk kelas. Line budak tak center ni. Dia centerkan line dia kat dalam kelas, kat luar. Budak MSSD pun tak menang. Koko fokus pada line. Ukur kurang 1,5 cm, ukur balik. Macam nak pecahkan rekod dunia. Takut tak lepas nanti, tak diiktiraf. Ini nampak tak? Akhirnya kita berserabut dengan banyak perkara. Saya rakan-rakan jadi PPD 6 tahun, pengarah setahun setengah masuk tahun kedua, ni setahun 7 bulan. Saya tak pernah kena kompang. Tak pernah orang raikan saya. Blazer pakai, tak ada, saya tak nak. Simple. Seremonial buang sama sekali. Pergi sekolah, tak pernah cakap dengan sekolah itu, huru-hara Parkinson cikgu tu. Kan, Parkinson cikgu. Bila pengarah sampai, pengarah relax, tak ada benda. Tak pernah lah, kita bincang aja apa yang boleh saya bantu, tak ada masalah. Sebab tu rakan-rakan, bila kita bentang, kita punya, saya nak cerita,
karakter murid Johor ni sebenarnya disambut oleh JSLC, Johor Student Leaders Council. Sampailah kita masukkan dia dekat, akhirnya dekat institusi Dato' On, bagi dia leadership. Sampailah kita, contoh tahun ini kita dah pilih berapa budak Johor yang daripada KRMJ sampailah JSSC, India, China, Melayu semua ada. Kita hantar mereka keluar negara dengan beasiswa 600,000 seorang di universiti yang terkenal dan terantarabangsa di dunia. Itu kita hantar. Budak-budak ni akan jadi budak yang betul-betul acuan kita. Itu kita punya projeknya, program kita, sampai mereka ni pergi keluar negara. Balik nanti dia akan kerja dengan kerajaan Johor ikat 5 tahun. Jadi mereka ni bukan buat perkara yang begitu-gitu saja, tapi akhirnya mereka ini akan, mereka ni yang baik, mereka yang baik. Saya cerita kita punya vision. Mereka yang baik ini tak lulus SPM tahun lepas, kita selamatkan untuk bekerja dan ambil SPM, kita tanggung sampai lulus. Tahun lepas, tahun sebelum itu 1,000 orang kita selamatkan budak yang baik ini di bawah karakter murid Johor. Berikan latihan 3 bulan, bagi duit 1,000, duduk percuma, selepas 3 bulan bekerja, gaji 2,000. So, kita ada satu program dengan lead measure yang cukup sempurna supaya kita pastikan objektif kita ini tercapai dengan key result yang tertentu. Okey. Ini programnya, ada program 5 minit. Akhirnya nanti sekolah akan diiktiraf sebagai sekolah ABC. Ada Cok Moho lah. Ada Cok Moho. Sekolah KRMJ. 4 bintang ke, 5 bintang ke, sekolah ni akan dapat. Okey, itu semua rakan-rakan tengok bukan kita pergi cek, tak. Pengetua guru besar beri markah kendiri. Markah kendiri je untuk keseluruhan amalan. Kalau markah 4 tu nanti next dia akan ada rubrik yang mudah untuk sekolah buat, tapi kita akan verify. Kita akan buat verifikasi di peringkat PPD dan JPN. Ini dia. Ini garis masa pelaksanaan. Nanti Disember ni nanti kita buat convention. Ingat MPSM menjadi convention ke? ABC pun kita kalau boleh convention, kita nanti panggil budak Seluruh Negeri Johor, wakil-wakil. Kita buat 7 naik 7 skrin. Itu mula nak riak tu. Okey, 7 skrin. Okey. Sebab kita akan buat convention, kita akan datang untuk video dan sebagainya untuk nak tunjukkan supaya semua pengetua guru besar akan tahu apa amalan yang dia nak bawa. Okey, baru ada dia punya rubrik yang perlu dipatuhi. Nanti dia kata apa tahu? Sekolah aku macam tu juga, betul tak? Tapi tak dapat. Dah macam mana kau tak nak dapat? Kau bagi skor 2. Kau bagilah skor tinggi kat rubrik tu kan. Kita akan pergi tengoklah. Siapa bagi skor rendah, kita pergi. Sebab kita nak bantu dia supaya meningkat. Siapa yang meningkat semua, kita tengok. Betul ke meningkat? Bukan kita nak verify aja. Baik, next. Ni ada penilaian banyak Okey. Instrumen. Ini instrumen di rubrik dia. Kalau misalnya dia tu berkebersihan, dia tingkah laku yang sangat minima tu 1 skor dia. Dia boleh 1,5. Boleh 2,5, boleh 3,5. Okey. Tingkah laku yang sederhana, tingkah laku yang cemerlang, konsisten dan menyuruh pada majoriti murid-murid yang melaksanakannya. Bagi 10 tadi tu, setiap satu tu ada rubrik yang tersendiri. Next. Ini cuba tengok instrumen. Ini contoh adab mengucap salam. Sekolah akan buat apa? Cik Musa,
Tuannya apa nanti pastikan bahan ni bagi pada MPSM. Bagi yang PDF lah. Nanti kan bagi yang PowerPoint dia tukar nama dia. Bagi PDF. Itu kadang okey tu kan. Itu pun boleh PowerPoint kan PDF kan. Tak apalah. Yang penting sekali ilmu ni, benda ni akan boleh dilaksanakan. Okey. Murid melaksanakan adab mengucap salam. Ini rubrik dia. Elemen asas dan sederhana. Nombor 3, murid. Ini sebenarnya keseluruhan murid Bukan murid itu maksudnya keseluruhan murid di sekolah itu. Melaksanakan adab mengucapkan salam ketika bertemu dalam, mengucapkan salam ke keluarga sekolah, pelawat, beri senyuman, okey. Kadang-kadang dia senyum tak salam, betul? Tak boleh masuk 3. Dia kena salam dan senyum. Berbicara assalamualaikum, dia senyum. Okey. Menundukkan kepala sikit, tundukkan kepala sikit sebab kalau tunduk banyak-banyak nanti takut perut dia besar, susah nak tunduk. Mengulurkan tangan atau meletakkan tangan di dada kiri. Ini 3. Tapi yang 4 ni murid meletakkan laku skor 3 secara konsisten. Bukan kepada pengarah PPD je, tapi kepada pakcik-makcik yang datang pun serupa juga. Sebab apa tak? Sebab kita selalu jumpa. Saya kalau pergi sekolah rakan-rakan tak payah report dengan saya budak you cemerlang. Saya dah tahu dah result tu. Kita pergi sekolah, kita tengok budak. Budak berlari ni tak apa. Khususnya sekolah rendah sebab dia aktif betul. Dia kena bising tu tak apa, asal rehat bising tak apa. Rehat yang boleh dikawal tak apa. Okey, jadi kalau kita halang dia nanti, dia aktif jadi pasif. Nak bercakap, kita halang. Dia akan nanti, kau duduk diam. Bayangkan, tak Parkinson. Kita telah menghalang dia punya potensi supaya kita nak betulkan, nak guide dia gunakan itu kat mana. Itu dia. Baik, ini adalah adab mengucapkan salam. Cuba tengok yang lain. Ni contoh Tak apa, teruskan. Itu semua ada instrumen lah. Semua tu ada instrumen. 10-10 tu ada. Jadi kita ada penilaian berapa kali, dia akan isi, dia akan skor tu akan automatik. Sekarang ni kita akan tengok. Kalau saya nak pergi sekolah, saya tengoklah skor sekolah ni berapa. Betul? Saya tengoklah yang hebat-hebat dulu. Jadi saya tengok contohnya kasut, antaranya ialah menyusun kasut. Kan? Letak itu 4. Pergi tengok kat surau kasut terabur. Betul? Jadi agaknya dia bukan konsisten, dia tak konsisten. Jadi kita cakap dengan pengetua kan, okey. Ataupun kita pergi situ kita susun. Susun. Tuan tak payah susun. Tak apa, saya kena susun sebab skor ni skor 4. Kena konsisten. Okey. Rupa-rupanya pengetua pun tak tahu 4. Betul? Sekarang ini rakan-rakan, tahun 2024, kita nak dia orang paparkan 10 ni dengan skor. Skor tu akan berubah. Biar semua orang tahu, supaya semua orang akan bersama-sama untuk membawa sekolah dia kepada satu vision yang dikongsi bersama. Okey, baik. Seterusnya, sekolah rintis. Itu ini sekolah rintis. Kita ini ada tak senarai? Next, okey. Ini sekolah. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah aspirasi Johor. Setahun dapat 50,000. Okey, dan dia ada dapat drone, sekolahnya dapat drone, dapat solar, robotik, semua dia dapat. Kita dah pergi 2 sekolah, baru 2 sekolah untuk tahun 2023 ni pergi kepada digital school. 2 sekolah yang dia dapat, 2 sekolah yang dia dapat 1 juta satu sekolah. Kita bersama dengan PIB dan alumni dan jabatan akan bantu sekolah dapat sekurang-kurangnya 1 juta ringgit. Tujuannya apa? Supaya sekolah ini, dekat sekolah akan ada CCTV. Dalam bilik guru ada CCTV. Ada 1 PC. Kita nak buat macam tu. Kelajuan internet ni maksudnya maksimum. Dengan duit 1 juta tu kita akan buat. Maksud kalau cikgu dekat tengah kat padang, betul? Tengah kat padang, nak naik kelas,
tak boleh naik kelas sebab dia punya seluar dia hilang atau kasut dia hilang, betul Dia boleh on TV tu, dia boleh keluarkan bahan pengajaran dekat TV kat dalam kelas tu, dia boleh mengajar, budak boleh belajar walaupun dia sedang cari kasut dekat padang. Nampak? Kita akan buat dia begitu untuk sekolah-sekolah ini, termasuklah ABC tadi. Amalan baik tadi dia akan sampai satu peringkat, semua akan berada sekurang-kurangnya pada skor 3.5 purata pada 10 amalan nilai adab tadi. Okey. Dan bila sekolah ini jadi sekolah showcase, kita fokus. Sebab tu kata, satu daerah satu. JB je ada 3. Sebab jabatan dekat JB. Kalaulah satu PPD tak berjaga satu sekolah yang dia fokus, follow one course until success, jangan jadi PPD. Betul? Satu sekolah dia jaga semua sekali. Nanti kita bimbinglah satu peringkat cikgu dia boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Kita bagi kursus kat sini. Sekolah-sekolah ABC sini, guru-gurunya sudah kita bagi kursus di Edu City. Duit kita cari, ada 300,000 untuk tujuan itu. Rasa macam pengarah kan. Bila orang tepuk tu kan. Tadi bukan orang peduli sangat, itu pun tak kuat sangat. Okey. Baik, sebab tu saya kata kita ni merupakan operational leaders, betul? Saya ada idea. Idea datang daripada siapa? Datang dari satu grup yang kita libatkan untuk keluarkan macam mana kita nak laksanakan ABC ini. Daripada atas dah melalak dah, betul tak? Macam-macam dah buat dah. Lepas ni tandas dah bagi. Macam mana you nak operate tandas tadi supaya betul-betul sentiasa kekal di tandas yang eksklusif untuk semua. You nak execute. Macam mana execute? Tak apa, kita akan buat. Buat nak buat macam mana? Nantilah kita buat. Tak buat-buat. Mesti ada kaedah. Betul? Untuk menjadikan dia betul-betul tandas yang dikenaiki oleh peringkat yang atas ni. Dia ada idea untuk kita terjemahkan. Sebab itu kita pelaksana. Jangan sibuk tentang apalah. Aku kena tukar daripada sekolah sana ke sekolah sini. Apalah, tak faham ke? Please. Kita akan awam. Akur kerja. Majikan kita Allah Ta'ala, betul? Tunai katanya kau tu. Dah mula ceramah agama ni. Okay. Baik. Mana tadi? Okey, ni sekolah. Ni ada. Kita akan sekolah ini juga kita akan fokus pada STEM dengan TVET. Kita memasang, kita ada kepakaran luar yang datang ke sekolah mengajar STEM dengan TVET, bantu cikgu. Kita bawa sampai ke peringkat itu, kepakaran luar, bawa masuk ke sekolah, bantu cikgu menggunakan robotik, programming tu kan, drone, robot solar, ini semua akan masuk ni, dah mula masuk dah. Saya rasa drone satu sekolah ada 6 tu akan dapat, kita dah luluskan sebuah harga untuk nak edar ke sekolah. Sekolah-sekolah ni dulu. Kalau kita gagal yang ini, jangan cerita nak buat yang lain, betul tak? Sebab itu kita kata fokus, improve, share. Lepas ini, di peringkat PPD saya kata, tak susah. You nak belajar ABC, you pergi sekolah tu. Macam mana sekolah tu buat? Pergilah. Kat sana ada 3 amalan yang 4. Pergi tengok. Yang ini, amalan dia 4, engkau 2. Kau tengok sini, betul? Akhirnya semua akan 4. Serupa dengan amalan-amalan yang lain. Fokus, improve, share. Dekat sekolah, kita ada masalah sejarah. Betulkan sejarah sampai meningkat daripada awal sampai akhir. Fokus. Dah mula sejarah pula dah. Geram ni kadang-kadang kan? Okey. Kalau sejarah, kita faham masalah sejarah. Siapa yang punca kepada masalah sejarah ni rendah, tak lulus? Saya tanya, berapa ramai budak yang kita fokus? Ramai tuan. Berapa ramai? Sebut satu angka, 30. 30 ni dah kena kaunseling tak dengan kaunselor HEM?
Rasanya dah, rasa je. Dia pakai saka tau. Okay. 3.3.6.1 dalam SKPNJ 2. Mesti sesi kaunseling bermula. Budak yang ada masalah. Kau buat tak? Kalau kau buat, aku nak tanya, apa punca budak tak lulus sejarah? Apa punca budak tak lulus sejarah? Rupanya dia kata, budak tak minat. Budak tak minat. Setakat mana dia tak minat? Engkau boleh ukur minat tak? Kalau budak tak minat ni, zaman dulu punya punca. Zaman sekarang ini, punca yang boleh dimasukkan dalam smart, specific, measurable, achievable, realistic. Itu punca yang kita nak tengok. Barulah kita tahu masalahnya. Status masalah tu baru kita faham, baru boleh selesaikan. Serupa dengan carta radar ni. You tengok. Mula dengan hijau. Kat sini cakap Jermannya hijau. Hijau, tuek. Dan balik Johor kan. Pergi Kelantan, kau cakap Kelantan kau tak marah. Sampai sini cakap Johor lah, betul tak? Hijau tuek itu yang mula-mula. Yang hijau tua, itu status mula-mula. Nak tahu status awal, supaya kita ada objektif yang clear, betul? Status ini TNA kita. Barulah kita wujudkan objektif. Apa, bila, berapa. Apa yang kau nak fokus? Apa yang kau nak fokus? Carilah yang paling bermasalah ni. Satu ni. Apa satu? Susun kasut. Okey. Susun kasut. Susun kasut satu. Sasaran kita, apa yang kita nak ubah? Susun kasut. Bila kita nak ubah? Hujung tahun. Berapa skor kita nak capai? Apa, bila, berapa? 3. Nak sampai 3, hujung tahun takkan tunggu hujung tahun 3, takkan nak tunggu periksaan percubaan, saya nak dapat GPMP kita 3.2. Mesti tengok setengah tahun percubaan, betul? Penilaian ni mesti buat 1, 2, 3. Akhirnya selesai masalah kasut, ini penilaian yang kedua. Dapat 3, skor 3. Nampak skor 3. Dia berubah tingkah laku, berubah budaya setelah dekat perhimpunan bercakap tentang ABC yang ada fakta dan angka. Saya heranlah kat sekolah ni, kenapa kasut tak susun? Betul Itu cakap, cuba cerita tentang rubrik 3.5 tu apa dalam kasut. Rubrik 4 tu apa? Anak-anak semua katakan, kita besokkan, saya dulu kan masa saya kecil-kecil, ni banyak macam pengetua ni yang humanistic leadership dia tinggi yang ada, yang dia punya transformational leadership dia tinggi, yang intellect stimulation dia, individualized consideration dia tinggi ni, dia ada encourage the heart. Dia tak kata heran saya, tak ada gitu. Saya dulu kan, saya masa kecil-kecil kan, saya kalau pergi rumah orang kan, kalau raya kan, saya tengok kadang-kadang rasa bila pergi rumah orang tu, tengok kasut tak susun, kita pun tak susun, betul? Tapi kalau kita pergi rumah orang raya tu, kasut tu dah susun, kita nak sepah pun kita malu kan, betul tak? Kita susun. Kita sebenarnya nak yang macam mana betul Kita semua nak yang macam mana? Kita tanya dia balik. Dia tak jawab kan? Kita nak yang pertama macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga macam ni. Nak yang nombor apa? Nombor 3, cikgu. Betul. Allah, sedihnya saya. Betul Rupa anak-anak saya kat sini semua baik-baik. Tapi baik saja tak boleh cakap kat mulut. Baik saja harus keluar daripada hati kita, fikiran kita, mulut kita, tindakan kita. Kan? Sebab apa yang kita buat hari ini merupakan contoh kepada adik-adik kita, mungkin anak kita. Dia cakap elok je kan. Boleh tak besok ramai-ramai
Mulai hari ini kita susun kasut. Nampak kasut susun, kita susunkan. Saya nak tengok siapa tepuk paling kuat sekali. Cuba nak tengok siapa tepuk kali ni. Rasa bangga saya sebenarnya. Okey, so itu kaedah yang disebut sebagai humanistic leaders. Mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu objektif bersama. Kita kongsi bersama objektif kita. So, next, ada? Dah habis dah? Ini sekolah showcase ni yang dia katakan mengucap salam, ada 5 sekolah tu. Itu memang kelas tu. Nak pergi sekolah mengucap salam, pergi tempat dia. Tak siap-siap salam je nak lenguh, pakai bateri lah. Pakai bateri. Tapi bila jadi budaya, betul? Tak buat, kenapa tak buat ni? Okey. Susun kasut sapaan kan. Nampak? Tu semua ada ni. Yang beratur ni SK Bandar Uda-Uda yang bagus. Yang lain tak berapa bagus. Kerana cikgunya pun kat kantin tak beratur. Termasuklah pengetunya menggunakan kuasa. Potong terus. Betul Ada apa ni? Cikgu beratur ni kan? Makan apa ini? Pengetua dia lah. Bukan sinilah, dekat Timur Leste sana. Okey. Next. Sampai pukul 10 kan? Saya punya slot kan? Okey. Ini markah-markah lah. TOV, ADR, AR2. Okey. Ini dia punya sama. Ini ialah susunan dia. Okey. Kalau nak cerita lead measure-nya tu nanti bukan slot sekarang. Slot 4DX akan datang. Tapi kena bayar lah yang itu kena bayar. Yang ni free. Okey. Baik. Ini dia punya informasi yang berkaitan. Next. Amalan ni lah. Dah ada lah benda ni Jadi nak tahu orang bahawa perkara ni sangat penting. Kita TU yang baik tak apa. Buatlah. Kalau tambahan 11 pun tak apa. Tapi jangan 6. 6 ni jahanam. 7 ke 8 ke 8 paling baik. Okey. 5 bagus. Panglima. Betul 4 mati. Baik, itu nombor-nombor lah. Next. Okey. Saya belum habis, jangan tepuk awal. Kesian saya, macam tak suka je. Okey. Saya berikan ruang dan peluang untuk bertanya. Okey, kalau nak cakap panjang, ada banyak yang boleh saya cakap, tapi saya nak ruang perkongsian. Kalau ada perkara yang rasanya nak saya kongsikan lagi, silakan untuk bertanya. Ada 15 minit sebelum kita berhenti. Silakan. Ada tak? Kalau pura-pura lah, kalau tak ada pun pura-pura tanya pun tak apa. Jangan sampai saya kecil hati lah. Okey, itu memang. Okey, silakan, cikgu. Mikrofon. Baru puji tadi mikrofon tak hidup dah. Tapi mic ni power Oh, ni kalau tak tahu nyanyi pun sedap nyanyi ni. Coba tapi tak suruh nyanyi. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum Tuan Pengarah. Saya Cikgu Zulkifli bin Ahmad Daud daripada Melaka. Pertama sekali tahniahlah. Saya rasa perkongsian yang hebat daripada Pengarah Pendidikan Johor. Dan kami rasa teruja lah dengan tentang ABC ni lah. Jadi cuma saya minta pandangan Tuan lah. Kalau kita tengok negeri Johor mendahului untuk mempromosikan tentang nilai skor dia lah, tentang adab ABC. Kenapakah perkara ini boleh tak? Kenapakah perkara yang baik ini tidak dikongsi bersama untuk seluruh negara? Kerana bagi kami negeri-negeri lain pun saya rasa pun masih tak begitu jelas dan tak ada seperti apa yang KMJ buat di negeri Johor. Jadi itu mohon pandangan Tuan lah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Dia macam ni kadang-kadang saya gunakan analogi je lah. Kalau kita pergi pasar, saya selalu guna analogi ni kat pejabat saya. Kalau kita pergi pasar, kita nak beli ikan keli. Nak beli ikan keli. Orang pasar cakap apa? Orang jual ikan tu. Tokeh, you pilihlah ikan dalam besin, betul
Betul Dalam satu peti kan, adalah ikan keli kan, ikan keli. You nak pilih ikan keli yang macam mana? Dalam lambakan ikan keli itu ada yang tengah tidur, ada yang tengah merah kat sini, calor sini betul Ada yang memang sesungut patah betul tak? Macam-macam ikan keli ni. Ikan keli macam mana yang you nak pilih? Ikan keli yang segar, tak luka, yang badannya pun tak besar sangat, yang besar tak sedap sangat kan? Okey, ikan keli tu you pilih. Kenapa you pilih ikan keli? Sebab dia luar biasa, dia berbeza daripada orang lain, dan kita percaya ikan keli itu antara ikan yang mungkin sedap berbanding dengan yang lain, betul? Jadi, ikan keli itu terpaksa bersaing dengan orang lain, dia kena buat supaya dia nampak hebat dan berjaya. Betul? Kadang-kadang dia keluar, dia selit-selit tu dia keluar, dia keluar kan? Lepas tu dia melenting, tengah-tengah nak pilih tu dia melenting, cerup dia kata. Wah, kita nak ambil dia masuk dalam, kita tunggu dia keluar, tak keluar-keluar, betul tak? Okey, saya tak makan ikan keli. Isi saya makan ikan keli, dia suka. Saya pun kadang-kadang memilih, dululah masa rajin masak. Dan ikan keli yang berbeza itu, yang sangat menarik itu yang kita pilih. Dia berada dalam keadaan zon bersaing. Betul? Zon yang bersaing orang lain. Dan dia perlukan, karakter dia begitu, dia perlukan begitu. Baru dia boleh berjaya memikat orang lain. Bukan sekadar memikat, kejayaan dia untuk diambil oleh orang lain. Serupa kita dekat sekolah. Serupa kita dekat negeri. Kita ada satu vision dan mission yang kita clear. Kalau boleh rakan-rakan, saya sebut tadi tak Blue Ocean Strategy. Saya sebut tak? Tadi. Red Ocean Strategy. Yang dalam bekas peti ni tadi ni, itu ialah berada dalam lingkungan Red Ocean. Bersaing dengan orang lain untuk berjaya. Mencari makan yang tak ada. Betul? Dan red berdarah banyak kat situ. Betul Dan kalau boleh, kita nak jadi tempat yang tidak ada orang bersaing, kita berbeza daripada orang lain, berfikir cara yang berbeza dengan orang lain. So ikan keli yang menggunakan ERRC dalam Blue Ocean Strategy, dia akan melompat ke dalam satu besen lain. Besen ni tak ada ikan, mungkin seko. Dia akan masuk dalam tu, dia akan hidup dalam keadaan yang tidak tercabar, betul? Dia berjaya mendapatkan udara, makanan yang selesa, air yang jernih, kerana dia mempunyai watak karisma yang berbeza. Kita sudah dimomokkan, dinaratifkan dengan plot yang telah ditetapkan dengan cara lama. So kita kena ada satu paradigm shift untuk ada plot baharu, persekitaran baharu yang datang dari kesedaran dalam kita, cara berfikir kita. Jangan takut dengan kesilapan. Kesilapan itulah tangga kepada kejayaan. Cerita pahit dan manis. Yang pahit itu jangan selalu salahkan orang, salahkan diri sendiri. Yang manis itu jangan digembar-gemburkan dengan cerita dengan orang tentang kejayaan masa lalu, tapi fikirlah kejayaan yang kita akan cipta pada masa depan. Ini sangat penting. Sebab dah berdiri, teruskan. Dah berdiri tu tak sabar nak tanya lagi tu. Jadi cikgu, sebelum cikgu cakap, saya nak beritahu, saya dah kongsikan ini di peringkat kebangsaan. Pengarah negeri boleh ambil saja untuk dibuat, tetapi biasanya naratif plot yang telah didoktrinkan tadi, betul, akan menyebabkan kesukar untuk okey. So nak cipta yang baru, tak ada masalah kalau dia lebih baik. You nak ambil, saya kata saya dah tak larang pun, ambil lah. Kalau perlu ceramah, panggillah Haji Azman, siapa-siapa pengetua yang ada yang dah buat ni, bawa ke negeri lain. Buat kejayaan ini kejayaan kita, tanggungjawab kita, majikan kita Allah Ta'ala, gaji kita mesti halal. Dah, nanti banyak sangat tepuk tak habis. Okay. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuan dan salam sejahtera. Saya Cikgu Arifin bin Haji Cik Yahya Wadipi MPSN Kelantan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah
kepada Tuan di atas pembentangan pada pagi ini. Saya dalam masa yang sama saya ingin membuat permintaan untuk kita bukukan apa yang di dari segi operasional ABC yang Johor buat ini, dan selain daripada Kelantan saya juga mendapat sokongan daripada Penang untuk kita bagi mandat kepada MPSN Kebangsaan, Koperasi MPSN Kebangsaan untuk kita bukukan, dan kita edarkan ke seluruh sekolah-sekolah dalam Malaysia. Yang keduanya ingin saya ingin membuat permintaan untuk MPSN Negeri Kelantan untuk menjemput Tuan bersama dengan MGB Kelantan bagi Tuan memberi speech kepada pengetua-pengetua dan juga kepada guru besar negeri Kelantan. Dalam masa yang sama kita akan launching buku Di Kelantan Operation di Kelantan nanti insyaallah. Terima kasih Tuan. Saya nak tahu, saya rasa saya pernah pergi bercakap dengan pengetua Kelantan kan? Pernah tak? Tak, belum. Saya pernah merata Malaysia lah saya pergi, saya kata saya pun tengok ni Tuan, explanation Tuan berkenaan dengan ABC ni, saya rasa rakan-rakan pun setuju, memang jelas Jelas Terima kasih Okey rakan-rakan, saya kongsi sikit Saya suka ini, saya tak tahu dia ni expertise kat mana Cikgu Arifin ni. Orang Kelantan ni dia pandai meniaga tau. Dia kadang-kadang dia sebut expertise numerasi. Pandai ada kepakaran mengira keuntungan. Baik, untuk jariah saya. Sebab kita ni kerja ni ibadah kan. Saya meletakkan, saya menurunkan tanggungjawab ini kepada MPSM. Kita ada sekolah yang cukup banyak. Sekolah rendah sangat penting benda ni. Sebab sekolah rendah tak ada UPSR. Dia kena laksanakan benda ni. Sekolah rendah banyak, betul Lepas tu, satu, kalau kira sekolah, kalau kira dengan cikgu yang nak melaksanakannya, engkau bahagian ni. Betul Ada 10 kan? Masing-masing tanggungjawab kan? Nak fokus, nak follow one course anti sukses tu lah. Kiralah dekat sekolah, dengan pentadbir ada 6 orang, dengan cikgu ada 10 orang, lebih kurang dalam 10 lah satu sekolah 10 kali dengan jumlah sekolah kat Malaysia. Koperasi MPSM. Koperasi Johor ada koperasi. Saya letak pada koperasi Johor. Tapi untungnya pergi MPSM sama-sama. Okay, saya terus terang cakap, kalau nak cerita untung ni, saya ada buku saya kan. Saya ada buku, ada 4-5 buah buku. Satu buku tu sampai 50,000 naskah terjual Ada 5 buah buku. Dan bagaimana Koperasi Pendidikan Batu Pahat tu boleh bergerak, bagaimana saya boleh suntik knowledge input kepada orang-orang di PPD saya dengan duit yang saya ada, hantar kursus dan sebagainya. Tak tunggu lagi duit dari atas untuk LDP. Jadi itu antara yang Okey, kita buat, silakan. Cantik. Okey, Haji Azman. Tempoh 2 bulan. OKR. Objektif apa? Siap dalam tempoh 2 bulan. Lancar di Johor dan Kelantan. Hujung tahun, betul? Sebelum naik 2024, semua orang dah ada buku, betul Okey, objektif and key result. Cantik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Aziz daripada Negeri Sembilan. Saya nak further daripada cadangan untuk menerbitkan buku ni. Ini satu benda yang bagus. Cuma satu benda yang harus kita dapat ialah recognition daripada sistem kita berkaitan dengan ABC, iaitu tentang adab. Selama ini kita ada recognition atau kita punya pengiktirafan dalam pentaksiran pelajar dalam C, dalam cerdiknya. Manakala dalam adab ini kita tidak ada satu kayu ataupun instrumen pengukuran yang mana apabila pelajar graduate daripada sekolah, kita tidak ada komponen itu tercatat dalam mana-mana sijil
melainkan ianya secara berasingan. Ya. Jadi sepatutnya kita lebih apabila kita nak menjadikan karamah insaniah pada pelajar kita yang holistik, ABC ini sudah seharusnya kita ada penilaian yang holistik, bukan saja kepada C iaitu cerdiknya, tetapi kepada adabnya juga yang merupakan satu komponen atau sebahagian persen dalam pencapaian akhir pelajar tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wah, cantik. Hebat betul ya. Rakan-rakan waktu saya jadi PD Batu Pahat dulu kan, ada sekolah rendah yang nak buat kelas tambahan UPSR. Sampai satu peringkat, saya haramkan. Kalau nak buat pemulihan, okey. Kalau nak jadikan dia pandai, fokuslah kepada budak yang tak tahu baca lagi. Fokuslah kepada amalan baik. Dulu lagi. Saya haramkan di Batu Pahat. Saya tak nak ada kelas tambahan yang memberikan kepada kecerdikan yang lebih. Sedangkan fokus kita ialah baik tadi. Lama dah kita buat. Orang cakap ni PPD baru ni gila apa dia kata. Tak buat kelas tambahan UPSR. Tetapi kita dapat 6A, mana masuk universiti? Betul? Tak ada masuk universitinya. Silat-silat masuk jeriji besi. Sebab pandai tanpa baik, iaitu pandai menipu orang dengan berpura-pura baik. Inilah yang berlaku pada hari ini. Satu-satu. Jadi jangan dipikirkan pandai itu sekolah rendah kecuali dia dah baik. Saya dulu, waktu di Batu Pahat, saya buat satu carta radar tu. EQ, JCOF, UPSR, TP tu apa? PBS. Semua sekali tu dalam carta radar. Setiap murid akan dapat satu, bapak-bapak akan ambil. Sampai tu peringkat saya masih ingat lagi. Ambil UPSR, menangis budak ni dikerjakan maknya. Bodoh ajalah. Sampailah keluar, saya pergi sekolah tu. Saya masih lagi. Ingat di sekolah sekolah kebangsaan Bandar Batu Pahat. Saya ingat lagi. Saya terbayang lagi muka mak dia tu. Sebab muka dia cantik. Dia bukan pakai baju kurung, tapi pakai baju casual. Wah, sebab saya tengok dari jauh, cantik orang ni, saya kata kan. Orang lelaki kalau tak tengok perempuan cantik, maksudnya dia bukan lelaki sejati. Soal isteri kita tak ada kan. Tengoklah betul-betul tu lah. Kebetulan pula wow, tarik kan. Saya kata dengan dia, puan, kejap puan. Saya pegang budak tu. Kenapa nangis ni? Dia kata kan. Tengok dia sijil. Saya kata, dia punya UPSR memang ada masalah. Okey, saya kata, tahu tak kenapa mak marah? Saya kata dengan dia, kalau saya jadi ayah pun saya akan marah. Orang humoristik tinggi tau. Jadi kita kena fikir, kalau kita fikir negatif mak dia tu, kita marah mak dia kan. Kita kena fikir mak dia positif, kena fikir anak dia positif. Sebab tu berfikir positif ni habit yang mesti ada pada semua orang. Kalau ada berlaku masalah, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Supaya kita bertindak positif. Saya kata, saya macam itulah. Kebetulan perempuan. Masuk kecederaan no. Kejap Lepas tu dah masuk kan, saya kata, saya pun marah, saya kata, sebab you anak yang baik. Mengaji A. Jacob dia semua A, Arab dia B. Saya kata, saya buat-buat nak nangis tau. Saya kena buat-buat nak nangis. Supaya mak dia kenal saya. Jangan cakap dengan isteri saya. Okay. Lepas tu saya kata, you tahu tak, you orang yang sangat baik. Orang lain result dia bagus tak tahu ngaji. You ni result tak bagus tahu ngaji, you baik. Saya kata, tapi ibu nakkan bukan sekadar baik. Kena dulu tak ada cerdik, pandai Tapi kena pandai.
Betul lah mak kalau marah kita sebab dia sayang kita. Mak marah kita, mak tahu kita tak lari dari rumah. Cikgu kalau marah kita, kita nangis, maksudnya kita sayang kat cikgu. Betul tak? Jadi, dia kata, mak dia yang nangis. Mak dia yang nangis tau. Dia pegang anak dia. Saya cakap dia, puan, saya bangga dengan anak puan. Sebab dia anak yang sangat baik. Saya dulu puan, Perdana Darjah 5 tak lulus. Lulus, cakap tak lulus. Lulus saja, bukan bagus lulus saja. Tapi puan, saya masuk 3 universiti. Sebab saya baik. Wah, dia pula nangis. Kan? Masa tu kalau saya minta nombor telefon dapat tak? Dapat. Okey, tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lain kali. Kita akan berjumpa dalam buku tu. Okey, kalau MPSM Johor kesian dengan saya, masuklah gambar saya kecil pun jadilah kan. Dekat bahagian belakang, tutuplah dengan apa-apa. Jadi kalau rindu tu boleh tengok. Okey, terima kasih semua, maaf semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.